Di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sebanyak 46 juta ringgit diperuntukkan kepada RTM Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi mempertingkat kemudahan sedia ada. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari, peruntukan itu yang terbesar diberikan kepada agensi seumpamanya di bawah kementeriannya. Jelasnya antara kemudahan yang akan dinaik taraf termasuk pemulihan peralatan studio radio dan arsip audiovisual serta siaran digital. Dan diharapkan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang insya-Allah akan diputuskan dalam masa terdekat ini dapat membolehkan terutamanya warga kerja RTM di Sarawak untuk menambah baik dari segi perkhidmatan mereka dalam menjalankan tugas di negeri Sarawak. Beliau turut menambah peruntukan itu jelas membuktikan bahawa RTM Sarawak masih lagi relevan dari segi fungsinya. Justru beliau berharap agar peruntukan itu dapat membantu warga RTM untuk menyalurkan maklumat dengan lebih efektif. Beliau bercakap pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan RTM Sarawak di Auditorium Kecil RTM Kuching. Sementara itu, Pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak, Salma Ibrahim Malina dalam ucapannya di Perhimpunan Bulanan mahu agar warga kerja RTM terus utuh dan bekerjasama dalam setiap aktiviti serta program yang akan diadakan. Ini khususnya ketika Sukan Malaysia SUKMA ke-18. Perhimpunan Bulanan diadakan sebagai medium untuk berkongsi maklumat terkini, pentas persembahan staf selain mendengar ceramah motivasi. Mana-mana pengguna jalan raya yang didapati mengganggu kelancaran trafik semasa penutupan beberapa laluan sempena Majlis Pembukaan Tamasya Sukan Malaysia ke-18 di Kuching pada Sabtu ini akan dikenakan tindakan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Abang Ahmad Abang Julai, ini bagi memberi pengajaran terhadap pemandu yang tidak mematuhi peraturan. Pada Sabtu ini, sebanyak 4 jalan menuju ke Stadium Sarawak akan ditutup bermula pukul 5 petang sehingga 8 malam bagi memastikan kelancaran trafik. Yang ada di stadium itu, daripada jalan stadium, jalan diplomatik, untuk menghala ke stadium negeri sehingga pada jam pukul 5 petang. Untuk pukul 5 petang kita akan menutup jalan stadium itu yang mana tidak membenarkan mana-mana jalan untuk dilalui oleh kenderaan-kenderaan masuk ke stadium berkenaan. Namun, orang awam dinasihatkan menggunakan jalan diplomatik yang daripada bulatan jalan Bakor. SCP Abang Ahmad menjelaskan perkara ini dalam satu sidang media di Kuching. Laluan alternatif ke stadium disediakan melalui bulatan Medan Hamidah menuju ke jalan diplomatik dan terus ke stadium selepas pukul 5 petang. Pihaknya menjangkakan lebih 45,000 orang termasuk atlet dan pengunjung akan menghadiri Majlis Perasmian SUKMA ke-18 pada malam tersebut. Majlis Kesenian Sarawak akan diberi nafas baharu untuk mencukil lebih ramai bakat muda dalam bidang kesenian dan kreativiti. Ke arah itu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, sebuah kilang di Bintawa akan diubah suai untuk dijadikan pentas latihan dan pembelajaran. Inisiatif itu turut dipersetujui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika lawatannya ke Sarawak baru-baru ini dan sejumlah peruntukan telah diluluskan. Datuk Amar Abang Johari yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi menyatakannya dalam majlis penghargaan buat mantan menteri-menteri muda di kedua-dua kementerian terbabit di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Dalam majlis yang sama, Datuk Amar Abang Johari berkata, langkah rasionalisasi kementerian itu akan melibatkan kemasukan agensi-agensi baharu iaitu Borneo Development Corporation BDC dan Mutiara Finance. Kedua-dua agensi itu akan bekerjasama rapat dengan agensi kementerian yang sedia ada iaitu Perbadanan Pembangunan Perumahan dan Daya Builders untuk menawarkan rumah pada harga yang rendah dan mampu dimiliki. Kementerian itu juga akan memastikan pembangunan perumahan di Sarawak akan selari dengan pembangunan kawasan bandar dan pinggir bandar. Kualiti perkhidmatan penjawat awam dari jabatan dan agensi-agensi penyelamat di negeri ini pada tahap yang membanggakan, khususnya dalam menangani bencana banjir yang melanda Sarawak pada awal tahun ini.
Yang di-Petua Majlis Islam Sarawak, Datuk Haji Misnu Taha memberitahu kerjasama padu, bertanggungjawab dalam tugas serta keikhlasan bekerja tanpa mengira masa antara penyumbang kepada kejayaan tersebut. Beliau yang sebelum ini dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menambah, sepanjang bencana banjir lepas, tiada kemalangan jiwa dilaporkan selain mangsa banjir memberi kerjasama penuh kepada agensi-agensi penyelamat yang terlibat. Datuk Haji Misnu berkata demikian pada majlis sambutan Aidilfitri, anjuran Jabatan Pertahanan Awam JPAM Negeri di Kuching malam tadi bagi menghargai penjawat awam di jabatan dan agensi termasuk pihak media yang terlibat sepanjang banjir. Beliau turut memuji usaha JPAM Negeri Sarawak kerana pantas bertindak ke lokasi selain berjaya menyelaras bencana banjir yang telah diamanahkan selain menekankan budaya kerja sedia berhikmat. Sejajar dengan slogan Sukan Malaysia Sukma ke-18 Sarawak 2016, perpaduan dalam kepelbagaian, semua atlet dan pegawai kontijen negeri Sukma diseru supaya sama-sama menterjemah dan merealisasi slogan tersebut dengan sewajarnya. Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus berkata walaupun semua kontijen berada dalam situasi kepelbagaian adat, budaya dan keunikan tersendiri, tetapi aspek perpaduan perlu dikekal dan diutamakan. Bagaimanapun, kalah dan menang sememangnya menjadi adat dalam mana-mana pertandingan dan semangat kesukanan hendaklah diutamakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Perkampungan Sukma ke-18 Sarawak 2016 di Dewan Serbaguna Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri. Pada majlis tersebut, beliau turut menandatangani plak perasmian Perkampungan Sukma ke-18 bagi bahagian Miri. Seramai 634 orang atlet dan 251 pegawai kontijen negeri menginap di dalam IKBN Perkampungan Rasmi Sukma ke-18 bahagian Miri. Pasukan hoki lelaki Pahang dan Terengganu memulakan saingan dalam kumpulan B dengan keputusan seri 2-2 pada perlawanan kumpulan itu pagi tadi. Perlawanan di Padang Hoki SMK Paku Bau itu berlangsung sengit walaupun bermain dalam cuaca hujan. Pahang membuka tirai jaringan dengan gol pertama pada minit ke-13 menerusi Muhammad Idris dan pada minit ke-44 beliau sekali lagi membolos gawang lawan untuk meletakkan Pahang 2-0 pada separuh masa pertama. Terengganu bangkit pada minit ke-56 separuh masa kedua menerusi jaringan Muhammad Akimullah Anwar esok, kemudian berjaya menyamakan kedudukan 2-2 menerusi jaringan Muhammad Amirul Mirza Rozi pada minit ke-65. Terdahulu pada perlawanan kumpulan sama, pasukan wilayah persekutuan menewaskan Negeri Sembilan 3-2. Manakala di Stadium Hoki Petrajaya, pasukan hoki wanita Sukma Sarawak mencatatkan kekalahan kedua setelah tewas 2-5 ke atas pasukan dari wilayah persekutuan dalam saingan kumpulan A. Pasukan bola tampar lelaki dan wanita Sarawak yakin mampu mara ke peringkat akhir pada Sukan Malaysia Sukma ke-18 ini. Keyakinan itu disuarakan oleh Ketua Jurulatihnya Datuk Moh Wong Ming. Malah beliau yakin pasukan bola tampar wanita mampu mengekalkan kejuaraan. The performance of the players for me for today I believe is okay, no satisfaction. They perform up to 70%, and of course from today's matches we are going to adjust on our strategy a bit. Namun demikian, beliau tidak memandang remeh kemampuan pihak lawan pada setiap perlawanan di Stadium Tertutup Bola Tampar di Rejang Park, Sibu. Pada hari pertama acara tersebut, kedua-dua pasukan itu mempamerkan persembahan cemerlang dengan masing-masingnya berjaya menewaskan pihak lawan 3-0. Pasukan lelaki Sarawak berjaya menundukkan Terengganu dengan kiraan mata 25-18, 25-21, 27-25, manakala pasukan wanita Sarawak mengalahkan pasukan dari Selangor 25-13, 25-10 dan 25-21. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak.